أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diucapkan. InsyaAllah saya akan membentangkan atau berkongsi suatu isu yang bagi saya amat penting untuk diperbincangkan, kerana zakat merupakan institusi penting bagi sesebuah negara Islam. Lebih-lebih lagi mereka juga turut membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan membasmi kemiskinan dan seumpamanya. Salah faham masyarakat tentang pelaksanaan agihan zakat ini telah lama dibincangkan dan dipersoalkan oleh sebahagian masyarakat. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang isu ini. Semoga ianya memberikan manfaat kepada kita semua dalam memahami fungsi zakat itu sendiri. Baik, yang pertama adalah salah faham masyarakat tentang pulangan balik setelah membayar zakat. Jadi ini perkara yang kadang-kadang tidak di luar jangkaan kita, kerana ada juga sebahagian masyarakat yang berfikir dan beranggapan begitu. Setelah mereka membayar zakat, seharusnya dipulangkan balik kepada mereka, sama ada dalam bentuk harta ataupun seumpamanya. Jadi ini harus diubah pemikiran mereka, kerana ibadah zakat itu merupakan tuntutan agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Ia merupakan salah satu rukun Islam yang penting. Ya. Jadi mungkin mereka beranggapan bahawa pembayaran zakat itu sama dengan transaksi jual beli seperti di kedai runcit. Bila kita membeli dan membayar di kedai runcit, kita akan mendapat pulangannya balik. Dan saya beranggapan bahawa tukarkan membayar zakat kepada menunaikan zakat. Kerana kita lihat contoh yang mudah, apabila seorang hamba menunaikan ibadah solatnya sebagai contoh, pastinya orang itu tidak boleh mengharapkan pulangan dalam bentuk harta apabila selesai menunaikannya. Dan insya-Allah akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk pahala dan seumpamanya. Dan zakat itu sebenarnya kita harus dedahkan kepada masyarakat ini, yang mana ia merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalinkan hubungan silaturahmi lebih akrab dengan masyarakat yang lebih memerlukan. InsyaAllah. Dan yang kedua, salah faham masyarakat tentang kelewatan agihan zakat. Jadi kelemahan mempromosi agihan zakat menjadi faktor utama wujud stigma masyarakat, yang mana mereka beranggapan bahawa pusat zakat gagal atau lewat menyampaikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Bahkan jika kita lihat senario di Malaysia ketika ini, alhamdulillah, saya amat setuju kepada NGO ataupun individu yang tampil ke depan untuk membantu mereka, bahkan mencari mereka yang susah untuk diberi bantuan. Jadi hakikatnya sebenar, agensi zakat ini tidak ketinggalan dalam memberi bantuan kepada golongan-golongan asnaf. Bahkan jika kita lihat, zakat sebenarnya mengeluarkan, contohnya Mawid mengeluarkan RM700 juta setiap tahun. Dan zakat ini juga tidak mengeluarkan secara one off kepada mereka. Bahkan ada juga diberi bantuan dalam bentuk bulanan setiap bulan. Contohnya zakat membantu membayar bulanan sewa rumah, membayar pengajian mereka, membayar ubat-ubatan mereka,
Dan jika kita lihat NGO pula ataupun individu, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya membantu dalam secara one off sahaja, bukan berbentuk bulanan. Jadi ini yang patutnya diketahui oleh masyarakat, peranan zakat itu sendiri. Okey, dan zakat bukan saja memberikan, menyumbang kepada golongan asnaf sahaja, bahkan golongan-golongan yang lain disebutkan. 7 golongan lain yang lagi. Okey, baik. Kemudian kita pergi lihat dan NGO perlu tampil mempertahankan institusi zakat yang ketika ini dilempar pelbagai tuduhan akibat stigma atau salah faham mereka yang tidak berasas sama sekali. Jadi begitu juga kepada golongan-golongan yang telah berjaya seperti doktor, lawyer, kemudian ahli perniagaan yang sebelum ini dibantu dan dibiayai oleh zakat, maknanya tampil ke depan, bantu mempertahankan dan menceritakan keadaan sebenar kepada mereka yang tidak memahami peranan zakat itu sendiri. Jadi bila kita dah dapat sumbangan, dibiayai lagi dengan belajar dalam percuma yang diberikan oleh zakat, jadi kita kena balas jasa mereka, bukan hanya melihat saja, menjadi silent reader. Okey, baik. Dan zakat juga perlu ada hubungan yang baik di antara NGO. Okey, baik. Yang ketiga adalah salah faham masyarakat tentang agihan zakat kepada non-Muslim. Seperti mana yang kita tahu, berlaku satu isu ini yang dibangkitkan oleh ahli politik, yang mana mereka beranggapan bahawa golongan bukan Islam juga berhak mendapat zakat. Jadi isu ini perlu diperhalusi dengan lebih dalam dan juga perlu didedahkan oleh masyarakat supaya mereka tidak salah faham tentang peranan zakat itu. Baik, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah berfirman yang bermaksud sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang menguruskannya, dan al-muallafah qulubuhum, orang yang dijinakkan hati-hati mereka, dan ar-riqab, hamba-hamba yang ingin memerdekakan dirinya, dan al-gharimin, orang-orang yang berhutang, dan fi sabilillah, untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan ibnu sabil, orang-orang musafir yang putus bekalan dalam perjalanan. Dalam surah At-Taubah ayat 60 ini, bila kita membaca terjemahannya dan melihat pada tafsirnya pula, kita faham maknanya sedekah ini bukan sahaja kepada asnaf yang miskin, bahkan banyak lagi kategori-kategori yang lain yang selalu kita tidak disebutkan di media sosial. Jadi dalam ayat di atas dinyatakan al-muallafah qulubuhum ialah salah satu daripada 8 asnaf yang layak menerima zakat. Baru-baru ini ada pihak mencadangkan kepada pihak berkuasa agar zakat ini diberikan juga kepada orang kafir. Rentetan itu ada yang menyokong dan ada yang menentang. Malah ada yang memberi pandangan negatif ataupun positif. Jadi ramai yang meminta diulas perkara begitu. Hal ini sebenarnya sensitif untuk dibincangkan. Kenapa? Ini kerana kurangnya pendedahan dan maklumat dalam kalangan mereka. Jadi secara umumnya kita lihat ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, kita melihat dan merujuk kepada orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, dan mana-mana orang yang baru masuk Islam. Ini dinyatakan dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Abi Hatim. Manakala pandangan yang kedua adalah al-muallafah qulubuhum, boleh dibahagikan kepada dua golongan, iaitu Muslim dan bukan Muslim. Ia dinyatakan dalam kitab At-Tafsir Al-Wasit Al-Quranul Karim, karangan sekumpulan ulama di bawah seliaan Majmu' Al-Buhut Al-Islamiyah bi Al-Azhar. Dalam tulisan ini, dia memfokuskan kepada golongan al-muallafah qulubuhum daripada kategori bukan Islam. Baik. Kemudian ada juga berpendapat yang pertama ialah golongan berpengaruh dan ada kedudukan yang ramai pengikutnya, ketua kaum kabilah, tetapi ada niat untuk memeluk Islam. Walau bagaimanapun dengan pemberian zakat akan mengurangkan permusuhan terhadap Islam. Dan yang kedua
ialah golongan berpengaruh dan ada kedudukan yang memang ada niat untuk memeluk Islam. Tujuan pemberian zakat supaya mereka tekad memeluk Islam. Ini adalah ada unsur dakwah yang kita terapkan kepada golongan Muslim. Mungkin dengan membayar zakat ataupun dengan memberikan zakat, mereka terbuka hati mereka untuk menerima Islam ataupun ingin mendalami tentang Islam itu sendiri. Okey. Jadi kita lihat Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang menyatakan walaupun Imam Malik dan Abu Hanifah menggugurkan asnaf al-mu'allafah qulubuhum, tetapi ia kekal, iaitu tidak digugurkan daripada asnaf 8 yang layak menerima zakat. Inilah pendapat yang diterjihkan dan dinilai lebih kuat penghujahannya oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqh Al-Zakah, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Al-Mufassal, juga Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar dalam kertas Ta'alif Al-Qulub Al-Alam Al-Islam bi Amwal As-Sadaqah dan lain-lain. Maka berdasarkan pendapat ini juga boleh diberikan zakat bahagian mu'allaf kepada bukan muslim yang berpengaruh dalam kaum atau masyarakat negara mereka, yang diharapkan pemberian itu menggalakkan mereka atau pengikutnya menerima Islam atau mengurangkan sikap permusuhan dengan Islam. Jadi di sini jelas bahawa zakat itu kita boleh memperhalusi lagi fungsi zakat itu sendiri dan pembahagian yang disebutkan dalam Al-Quran dan pendapat-pendapat ulama yang masyhur. Jadi saya kira itu sahaja yang saya dapat kongsikan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang saya bentangkan ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan insya-Allah kita akan lebih perincikan lagi dalam tugasan kertas kerja yang akan dihantar nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang asas perakawanan zakat, yang mana saya ditugaskan untuk mengupaskan tentang kepentingan zakat, perakawanan zakat dan syarat umum wajib zakat. Okey. Pertama-tama sekali, kepentingan perakawanan zakat. Perakawanan zakat ini penting kerana supaya perakawanan zakat lebih jelas, supaya kita boleh nampak dekat di mana pembayaran yang perlu dilakukan, zakat-zakat itu perlu ditunaikan, dari zakat harta, zakat saham dan lain-lain. Okey, yang kedua, kualiti laporan kewangan lebih baik, di mana setiap tahun setiap company, setiap firma akan mengeluarkan laporan kewangan. Dari laporan kewangan tersebut kita boleh periksa semula di mana zakat-zakat ini yang telah dibayar. Jadi kita akan lebih yakin terhadap accountability sesebuah firma tersebut. Okey, seterusnya kita mudah untuk mengenali firma yang membayar zakat. Biasanya jika kita ingin melabur dalam satu firma, kita perlu periksa kita perlu periksa dia punya laporan kewangan. Laporan kewangan ni jika firma yang menunaikan zakat, jadi kita boleh mengenali sama ada firma itu membayar zakat atau tak. Firma yang membayar zakat ni kiranya saham dia halal lah untuk kita bayar sebab dia bayar zakat kan. Okey, seterusnya kita lihat kepada syarat umum wajib zakat. Syarat umum wajib zakat yang saya ditugaskan untuk buat adalah cukup nisab dan cukup haul. Okey, cukup nisab ni adalah
kadar minimum sesuatu pemilikan harta yang mewajibkan zakat ke atas harta itu. Bermaksud kita perlu bayar zakat ketika jika kita ada menempati kadar minimum tersebut. Kadar minimum ni daripada hadis Nabi juga. Okey. Daripada Nabi SAW, sesungguhnya zakat diwajibkan hanya untuk orang yang kaya. Jadi maksudnya dekat terms orang kaya tu diambil untuk terms orang kaya tu, maksudnya ada apa kita panggil nilai minimum. Okey, kalau orang miskin tak perlu bayar macam tu. Zakat nisab ni terhadap zakat harta, dia punya minimum tu 20 miskal. 20 miskal ni bermaksud 85 gram harga nilai emas semasa. Bagi zakat pertanian ialah 5 wasaq ataupun 5 aswaq. Bagi zakat ternakan berpandukan ada beberapa hadis lain. Okey, seterusnya cukup haul. Okey, daripada hadis daripada Yahya kepada Malik, daripada Nafi' Abdullah Ibnu Umar menyatakan bahawa zakat ini tidak perlu dibayar, zakat harta tidak perlu dibayar sehingga cukup lepas tahun. Ini hadis daripada Muwatta Malik, tapi dia saya baca hadis yang pada isinya yang betul. Saya tak bagi dia punya dia punya matan yang betul. Okey, haul ialah tempoh setahun, iaitu 12 bulan Qamariah. Ianya perlu harta itu perlulah pemilikan kekal oleh seseorang selain daripada zakat biji-bijian buah-buahan, itu ditetapkan dengan hadis yang lain. Cukup. Di Malaysia cukup haul ni dikira mengikut uruf sekarang menggunakan tahun Masihi. Jadi pengiraan zakat sekarang lebih tertumpu kepada kalender tahun Masihi. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita teruskan perbincangan seterusnya. Jadi zakat ini secara umumnya ada beberapa jenis. Antaranya ialah zakat pendapatan, zakat simpanan, perniagaan, saham, emas dan perak, pertanian dan peternakan. Jadi kesemua jenis zakat ini ada konsep perakaunan yang tersendiri. Okay, kita pergi kepada salah satu. Yang pertama ialah zakat pendapatan. Iaitu zakat pendapatan ini di mana dia mesti memenuhi kriteria dia, syarat dia. Iaitu mesti Islam, cukup haul, nisab, dan itu yang mana nisab dia ikut kadar dia iaitu ke 2.5%. Jadi sebagai contoh, perakaunan dia, pendapatan kita sama 10,000, perbelanjaan kita 4,000 tahunan dan ada lebihan 6,000. 6,000 itu wajib dizakatkan sebanyak 2.5%, tapi setelah tolak belanja iaitu ikut keperluan. Okey, itu yang pertama, zakat pendapatan. Yang kedua, zakat simpanan. Zakat simpanan ini iaitu kita punya simpanan, tak kisahlah pada
bank ke di rumah tabung ke, tapi kebiasaan di bank telah dizakatkan seperti tabung haji. Tapi jikalau kita simpan, contoh lebih nishab dia contoh 5,000, kita punya simpanan itu kira-kira 8,000 dan wajib dizakatkan sebanyak 2.5%. Yang mana tapi kena cukup 4 syarat ini. Islam, harta itu dimiliki oleh kita, cukup hisab dan cukup haul. Okey, seterusnya zakat perniagaan. Zakat perniagaan dia melibatkan tidak kisah kecil ke besar, syarikat ke, perkhidmatan ke, pertanian ke dan sebagainya, juga dia dikira sebagai perniagaan, berasaskan konsep perniagaan. Jadi perniagaan ini dia mestilah ada tambahan sikit. Ciri dia antaranya ialah dia mesti berniat untuk berniaga, mestilah barangnya dimiliki, perniagaan itu dimiliki, halal dan bukannya kegunaan sendiri, dan akhir sekali mestilah berproduktif, iaitu bisnes dia, perniagaan dia boleh berkembang maju. Okey, dan seterusnya zakat saham. Jadi zakat saham ini dia agak rumit sikit, tapi secara ringkas dia melibatkan kepada 3 benda utama, iaitu kenaikan modal, dividen dan saham bonus. Sebagai contoh, RM RM5 untuk 1 unit. Dan kita kalikan, kita beli 2,000 unit, iaitu 2,000 unit kalau kita kira purata iaitu sebanyak 10,000. Dan kita zakatkan sebanyak 2.5%, iaitu secara totalnya 250 daripada 1,000 itu kita kena zakatkan. Itu zakat saham. Dan seterusnya zakat emas. Dan zakat emas ni pun dia banyak, dia antara barang ribawi dan ianya juga perlu dizakatkan, lebih lagi melebihi kadar yang ditetapkan. Ada yang dia ikut ada call dalam berapa gram per gram, tapi secara umumnya sebagai contoh, zakat yang ditetapkan harga emas yang dimiliki 15,000, dan kadar dia perlulah dizakatkan mengikut kadar 2.5%, dan kemudian harap benda tu tidak dipakai. Sekiranya dipakai walaupun lebih berapa jumlah dia pakai, tapi tidak perlu dizakatkan. Itu zakat emas. Okey, dan seterusnya zakat pertanian. Zakat pertanian iaitu mestilah bergantung kepada konsep pertanian yang diamalkan. Dia ada 2 konsep, iaitu semula jadi dengan menggunakan bantuan. Sebagai contoh, teknologi ke, tenaga manusia, guna sebarang apa-apa jenis bantuan, iaitu berbeza gaya zakatnya. Tapi secara asas dia mengikut urus setempat. Contoh dia, gandum. Gandum kita ikut 50 kali lahir, iaitu 650 gram. Okey. Kemudian dia ada gantang dia pun, bila gandum melibatkan gantang tu berbeza. Ke tempat sebagai Perak 363, Terengganu 375 Terengganu. Jadi berbeza. Okey, seterusnya itu cara pengiraan ni berbeza sebab tu ada konsep perakaunan dia. Jadi yang terakhir zakat ternakan, yang mana ternakan itu dimiliki oleh kita dan bukan untuk diniagakan. Maksudnya dia bukan zakat mana, dia zakat ternakan kita punya. Jadi ada 4 syarat dia, iaitu cukup hisab, miliki setahun. Mana haiwan tu mesti dimiliki setahun. Pengembalaan masa kita jaga dan tidak dikerjakan. Okey, sebagai contoh, kalau kita mempunyai 40 ke 102 ekor kambing, kita perlu zakatkan 1 ekor. Okey, lembu pula 30 hingga 39. Kalau kita ada lembu tersebut, kita zakatkan sebanyak 1 ekor lembu jantan. Okay, jadi